Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 2 A1T6. Saya Ashfarhan sebagai pengarah video. Saya Marlene sebagai juru kamera. Saya Jazlin sebagai pembaca berita. Saya Chong Sen Yi sebagai penyunting video. Dan saya Izzati sebagai penulis skrip. Jadi, kumpulan kami akan membincangkan tentang isu penggunaan rokok elektronik dalam kalangan remaja di Lembah Kelang dan kesan penggunaannya terhadap kesihatan. Ketagihan rokok elektronik undang padah. Ditebuk paru-paru dalam keadaan sedar, trauma terbesar seorang remaja di Lembah Kelang. Rokok elektronik merupakan alat genggam yang berfungsi memanaskan cecair yang biasanya mengandungi nikotin dan bahan perasa. Pengeluar terbesar iaitu negara China mula memperkenalkan produk ini bertujuan untuk dijadikan alternatif dan menghentikan penggunaan rokok konvensional. Satu kajian mendapati penggunaan rokok elektronik masih sukar membuang tabiat merokok. Hal ini kerana walaupun bentuknya berbeza tetapi kandungannya masih sama iaitu wujudnya bahan nikotin. Tetapi ramai remaja tidak sedar kadar kepekatan dan sedutan nikotin yang boleh dilaras membuatkan rokok elektronik sangat berbahaya. Antara objektifnya adalah untuk mengenal pasti tahap pengetahuan terhadap rokok elektronik dan persepsi kawalan tingkah laku dalam kalangan remaja di Lembah Kelang. Seterusnya, untuk mengkaji pengaruh persekitaran terhadap rokok elektronik. Akhir sekali, untuk mengenal pasti faktor signifikasi terhadap punca penggunaan rokok elektronik. Berdasarkan tinjauan kesihatan, remaja melibatkan golongan anak muda berusia 13 hingga 17 tahun menunjukkan peningkatan penggunaan rokok elektronik daripada 211,084 orang pada tahun 2017 kepada 311,109 orang pada tahun 2022. Rokok elektronik dijadikan sebagai alternatif rokok konvensional. Pengguna rokok elektronik mendakwa bahawa rokok elektronik digunakan sebagai alternatif untuk mengurangkan ketagihan. Namun, kajian telah membuktikan bahawa rokok elektronik tidak berkesan untuk berhenti merokok dan kebanyakan pengguna akhirnya menjadi dual user. Seterusnya, rokok elektronik juga meningkatkan risiko bukan perokok untuk menjadi perokok. Rokok elektronik digunakan untuk menghisap dadah terlarang. Di Malaysia, laporan akhbar Kosmo mendapati cecair rokok elektronik mengandungi dadah terlarang. Buktinya, baru-baru ini, pasukan khas taktikal perisikan narkotik Polis Diraja Malaysia telah merampas 214 botol cecair rokok elektronik yang mengandungi ganja. Penggunaan rokok elektronik noktah bertindih naluri remaja ingin mencuba. Menurut pakar psikologi jiwa damai Shah Alam Selangor, Faizah Hasnan, remaja masih mencari identiti selain mempunyai sifat ingin tahu yang tinggi menyebabkan remaja dilihat sebagai golongan yang mudah terjebak dengan pengaruh negatif. Selain pengaruh rakan, media sosial menjadi elemen penting yang menarik perhatian remaja untuk mencuba sesuatu termasuklah menggunakan rokok elektronik. Penerimaan sosial sangat penting pada mereka menyebabkan ada yang sanggup mengambil risiko serta menerima cabaran agar dilihat mengikut peredaran zaman. Antara kesan penggunaan rokok elektronik ialah boleh merosakkan bahagian otak yang mengawal tumpuan, pembelajaran, mood dan kawalan impuls. Selain itu, penggunaan rokok elektronik juga boleh menyebabkan kadar degupan jantung dan darah diastolik meningkat serta berlaku kecederaan pada bahagian paru-paru. Di samping itu, penggunaan nikotin yang berlebihan dalam penggunaan rokok elektronik boleh menyebabkan kesan yang lebih teruk seperti sawan dan kegagalan pernafasan. Akhir sekali, menyebabkan bronkitis kronik dan memburukkan gejala asma. Antara cara untuk mengatasi peningkatan penggunaan rokok elektronik ialah dengan mengadakan advokasi kesedaran penyalahan penggunaan rokok elektronik dalam kalangan remaja. Seterusnya, pihak sekolah juga boleh mengadakan ceramah bahaya rokok elektronik agar remaja takut untuk mendekati rokok elektronik. Di samping itu, remaja haruslah mempunyai penilaian yang tegas dengan memandang sesuatu dari dua sisi, iaitu dengan mempersoalkan diri sendiri apakah kebaikan dan apakah keburukan penggunaan rokok elektronik. Akhir sekali, peranan ibu bapa sebagai suri teladan. Golongan ibu bapa adalah contoh yang mudah diikuti oleh anak-anak.
Oleh itu, jika ibu bapa tidak ingin anak-anak mereka terlibat dengan gejala merokok, maka janganlah merokok di hadapan mereka dan melarang tegas perbuatan merokok di rumah. Kesimpulannya, ketagihan rokok elektronik khususnya dalam kalangan pelajar sekolah amat membimbangkan apabila peranti tersebut mudah didapati di pasaran termasuk dibeli secara dalam talian apabila kajian telah menunjukkan peningkatan 9.8% pada tahun 2017 kepada 14.9% pada tahun 2022. Oleh yang demikian, Kementerian Kesihatan Malaysia ingin mengingatkan semua pengguna bahawa rokok elektronik adalah tidak selamat kerana memberikan kesan buruk kepada kesihatan dan ia bukanlah satu kaedah alternatif untuk berhenti merokok. Sekali lagi, saya tegaskan rokok elektronik adalah sama seperti rokok di mana ia boleh menyebabkan kesan seperti menyebabkan ketagihan dan memabukkan, mendatangkan kemudaratan kepada kesihatan pengguna dan orang di sekeliling, menyebabkan implikasi sosial di kalangan remaja dan kanak-kanak dan menyebabkan pembaziran. Bagi mereka yang merokok ataupun mereka yang menggunakan peranti ini, dinasihatkan untuk mendapatkan perkhidmatan rawatan di klinik berhenti merokok yang disediakan di klinik kesihatan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Kami berharap agar penggunaan rokok elektronik dapat dielakkan supaya generasi masa hadapan yang lebih sihat dapat dilahirkan. Sekian, terima kasih.